الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Majlis ke-42, perihal taqwa kepada Allah. Kita berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi 19 Rajab tahun 545 Hijriah. Suatu riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, Man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah wa man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah wa man ahabba an yakuna aghnan nas falyakun wathiqan bima fi yadillah aw thaqa 'ala ma fi yadihi. Barang siapa yang mahu tergolong orang yang dimuliakan di antara manusia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang mahu tergolong orang yang terkuat di antara manusia, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang mahu tergolong orang yang terkaya di antara manusia, maka hendaklah dia meyakini apa yang ada di tangan Tuhan itu lebih teguh daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Ya, barang siapa yang inginkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemuliaan itu berhasil dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sedang kehinaan akan berhasil dengan membuat maksiat terhadapnya. Maka barang siapa yang mahukan kekuatan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tawakal itu akan membetulkan hati, meneguhkan hati, mendidik hati, menunjuki hati, dan menyatakan segala keajaibannya. Jangan engkau bergantung kepada wang ringgitmu atau sebab musababnya. Kerana yang demikian itu akan melemahkanmu dan melesukanmu. Akan tetapi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang demikian itu akan menguatkanmu dan membantumu, melembutkan perasaanmu dan membuka bagimu pintu-pintu rezeki yang engkau tidak dugakan serta meneguhkan hatimu. Jangan selalu menghitung kedatangan dan kepergian dunia itu bila engkau melihat orang lain mengejarnya dan membelakangkannya. Dan ketika itulah engkau akan menjadi manusia yang teguh pendiriannya. Jika engkau terus menggantungkan diri kepada hartamu, pangkatmu, keluargamu dan sebab musabab hidupmu, kelak engkau akan terdedah kepada kutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua yang menggantungkan diri kepadanya akan terhapus. Kerana Allah Ta'ala itu sangat cemburu bila melihat hatimu terpaut kepada sesuatu yang selain daripada dia. Siapa yang mencintai kekayaan di dunia dan akhirat, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selain kepada dia. Hendaklah dia berdiri di pintu Allah saja dan merasa malu terhadap Allah jika dia sampai mahu mendatangi pintu yang lain.
Dan seharusnya dia menutupi matanya dari memandang kepada selain Allah. Dan yang aku maksudkan ialah mata hati, bukan mata kulit kasar hati itu. Bagaimana engkau boleh meyakini kekalnya apa yang ada di tanganmu itu, sedang dia sebentar lagi akan hilang lenyap? Engkau tidak meyakini apa yang ada di sisi Allah. Padahal apa yang ada di sisi Allah itu tetap dan tidak akan hilang lenyap. Memanglah kebodohanmu dari mengenali Allah. Itulah yang menjadikanmu meyakini kepada selain dari Allah. Padahal keyakinanmu kepada Allah itulah merupakan kekayaan yang sebenarnya. Manakala keyakinanmu kepada selain Allah itu hanyalah kefakiran yang sebenarnya. Wahai orang yang membelakangi takwa, ingatlah bahawa engkau telah terharam dari kemuliaan dunia dan akhirat. Wahai orang yang menggantungkan harapan kepada makhluk dan sebab musabab hidup, ingatlah engkau telah terharam kekuatan dan kemegahan dengan Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Wahai orang yang bergantung kepada apa yang ada pada dirinya sendiri, ingatlah engkau telah terharam kekayaan dengan Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah membacakan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi beberapa perkara yang menjadi cita-cita manusia. Cita-cita manusia seluruh dunia nak jadi orang yang paling mulia. Maksud paling mulia ialah orang yang dipuji, disanjung, diagung-agungkan. Kerana itu setiap ciptaan, inovasi yang boleh mengangkat kemuliaan manusia, maka manusia akan berebut-rebut mendapatkannya. Baik dari sudut media sosialnya, atau dari sudut pakaian yang boleh menjadikan dia nampak mulia, ataupun kenderaan, ataupun rumah, ataupun pasangan, ataupun kawan-kawan, ataupun jawatan-jawatan yang menjadikan dia nampak mulia. Kerana manusia wataknya suka dipuji, tidak sebagaimana binatang-binatang. Binatang-binatang tidak suka dipuji. Walaupun kita tunjuk segala, menyebut beribu perkataan memujinya, binatang tu tak rasa apa-apa. Tetapi manusia ini suka dipuji. Makin dipuji, makin suka dia. Makin dia rasa dia mulia. Lalu dia berjalan atas muka bumi ini dengan merasakan dialah orang paling mulia. Dan dia mahu dihormati. Dia mahu orang beri laluan. Kita nampak mulianya raja sebab dia nampak macam mulia. Jalan kat mana pun orang beri laluan, dijaga. Nampak mulia. Orang kena bangun menghormatinya. Sama juga mana-mana orang yang ada jawatan atas dunia. Ini memang pencarian manusia sampai mati. Nak mulia. Disebut sebagai akramiyah. Kemuliaan. Yang kedua, manusia nak cari dalam hidup kat dunia, siapa pun, mereka nak jadi orang paling kuat. Kerana lafaz kalimah bully sungguh menjijikkan. Kerana itu kita nak kuat. Untuk kuatlah kita bersenang, bersilat, ada seni pertahanan diri. Bahkan manusia memang suka mana-mana pertandingan yang menunjukkan mereka lebih paling kuat. Itu sukan tinju, sukan bertumbuk. Bilion orang tengok. Sebab itu negara-negara berebut untuk jadi negara kuat. Kalau kita nak tahu mata wang mana, ekonomi mana yang paling kuat, ialah yang paling gagah sekali tentu negara tadi. Kalau hari ini atas dunia, superpower atau yang paling gagah sekali sudut ketenteraan, Amerika Syarikat. Diikuti dengan Rusia. Diikuti dengan China.
Ini 3 kuasa besar. Dan inilah dia kuasa besar yang mencorakkan dunia. Ekonominya, landscape politiknya, dan lain-lain. Dan kita tengok, mereka bercerita tentang negara-negara bawah supaya kekalkan keamanan. Jangan punya bom nuklear, bom atom. Jangan itu, jangan ini. Ketika mana mereka terus membina kekuatan. Mereka terus membina kekuatan tentera mereka. Secara terang atau secara sembunyi. Perbelanjaan negara. Trilion untuk tentera. Kalau kita lihat. Perbelanjaan angkasa negara-negara ini yang paling banyak belanja untuk tentera Amerika Syarikat. Dengan jumlah trilion dolar. Bukan bilion, trilion. Untuk tentera. Dan inilah watak manusia. Dia nak jadi paling kuat. Tadi kita sebut tentang negara. Secara peribadi saya, tuan-tuan, nak jadi orang kuat. Perempuan pun nak jadi kuat. Jangan supaya suami dia jangan bully dia. Maka dia kuatkan suaranya supaya nampak kuat. Di Amerika Syarikat, kebanyakan si rumah tangga belajar seni pertahankan diri. Kerana apa? Kerana kadar keganasan rumah tangga meningkat sehingga 70%. Bahkan mereka menyimpan kuku-kuku sebagai satu cara untuk senjata mereka. Perwata mereka ni simpan kuku. Perempuan. Laki tak simpan kuku. Perempuan simpan kuku. Antara kegunaan kuku, mencakar. Kerana mereka nak kuat. Mereka tak mau dibuli. Keinginan untuk kuat ini memang ada secara fitrah pada manusia. Kita benci orang lemah, orang lembek. Kita nak kuat. Kita ada anak-anak, nak suruh anak-anak kita kuat. Dan yang ketiga, yang memang manusia cari atas dunia ni, nak kaya. Maksud kaya, dia tak perlukan orang lain. Dia boleh berdikari dengan dirinya sendiri. Saya tak perlu jadi pengemis, meminta sana sini. Saya boleh dapat apa yang saya nak, maka itulah makna kaya. Saya boleh pergi mana saya nak pergi. Saya boleh masuk hotel mana saya nak masuk, flight mana saya nak naik, negara mana saya nak lawati, makan apa saya nak makan, rumah mana saya nak beli, kenderaan mana yang saya nak punya, yang saya ingin miliki. Maka ini yang manusia berusaha, nak jadi kaya. Sebab itu buat je seminar kaya, insya-Allah ramai orang. Okay, siapa nak kaya, saya kongsi 3 tips nak kaya. Iurannya 800 bulan. Berduyung, berdesuk. Orang datang. Coaching kekayaan. Okay. Kalau saya kata siapa nak masuk syurga, saya nak beritahu tip cara nak masuk syurga. Tak ada orang daftar. Seorang tu kata, tak apa Ustaz, saya tahu cara nak masuk syurga sendiri. Tak apa. Dan dia pula sebut bayaran. Ustaz, ni tak ikhlas ni Ustaz. Bila nak kaya, sebut bayar berapa. Ada yang bayar coaching sampai 100,000. Dulu saya ingat ada seorang daripada guru saya. Cerita tentang ada seorang yang bijak dalam pemikiran. Hebat. Seminarnya seorang kena bayar dengan jumlah yang besar. Ada pakar-pakar keuangan dunia. Nak jumpa sahaja kena bayar juta. Jumpa je. Juta kena bayar. Untuk mendapat nasihat keuangan. Dan hari ini, siapa pun buat seminar nak kaya, maka akan ramai yang daftar. Melalui webinar ke, melalui cara offline ke, insya-Allah ramai datang. Sebab itu memang pencarian manusia. Tetapi kesemua pencarian ini ialah pencarian palsu. Kita sebut pencarian fata morgana. Sebab Allah ciptakan kita ini sifatnya lemah. Dan sifatnya bodoh. Dan sifatnya miskin. Itu sifat asal kita. Dan semua yang kita dapat, kita ada ni semuanya pinjaman. Yang kaya cuma pinjaman. Yang kuat cuma pinjaman. Yang mulia cuma pinjaman. Akhirnya ketiga-tiga orang yang memiliki perkara ini Allah ambil balik. Asal orang tu mulia, glamour, popular, dah tak glamour. Kalau mana selebriti yang dulu popular, akhirnya hari ni duduk tepi jalan, tak ada orang pandang, tak ada orang sapa, tak ada orang tegur. Tak ada orang nak selfie pun. Kalau mana orang yang dahulu kaya, bilioner, bankrupt, muflis, duduk dalam penjara. Kalau mana orang yang dikatakan paling kuat
akhirnya terlantar di hospital. Dipotong kaki, potong tangan. Stroke, Parkinson. Ini juara-juara tinju dunia, Parkinson. Stroke, pendarahan otak. Semua berlaku. Ini semua orang yang pernah ada kekuatan. Ini orang yang semua pernah ada kekayaan. Itu belum kita cerita, kita lihat pada satu hakikat yang Allah Ta'ala tanamkan kat dunia ini, iaitu kubur. Tuan-tuan, bila kita tengok kubur, itulah hakikat manusia yang tak punya apa-apa. Tak punya harta? Ya. Tak punya kekuatan? Ya. Tak punya kemuliaan? Ya. Kerana namanya tak disebut. Banyak mana kubur yang tidak ditulis namanya. Atau ditulis namanya tapi tak ada orang baca. Atau dibaca namanya tapi tidak dikenali. Atau dikenali tapi tidak lagi diziarahi. Memang kubur ni terkenal dulu Perdana Menteri Malaysia. Tapi apakah diziarahi? Kita sendiri. Tuan-tuan tahu Perdana Menteri Malaysia pertama siapa? Tunku Abdul Rahman. Yang kedua siapa? Tun Razak. Yang ketiga siapa? Hussein On. Tuan-tuan tahu tiga ni? Mereka pada menteri yang satu ketika dahulu yang paling mulia, dipandang mulia. Apakah tuan-tuan ada niat nak ziarah kubur dia? Saya tanya hari ni, sekarang, pernah tak tuan-tuan nak ziarah kubur dia? Dan yang kedua, pergi tak ziarah kubur dia? Pergi tak ziarah? Jangan kata kita. Orang yang dibela oleh mereka. Yang naik jawatan melantikkan mereka. Apakah mereka tu pergi? Semua tinggalkan dia. Kata itu dia, kita sementara lah. Kita ni yang ilmu sikit-sikit ni tuan-tuan, bila mati, tak ada apa. Siapa nak peduli kita? Hatta yang bernama Tuan Guru, Tok Guru sekalipun orang pergi rumah dia, pergi kat kubur dia, apakah sama masih hidup dia? Apakah sama? Itulah hakikat manusia. Tu belum cerita kubur kena tutup sebab PKP. Tu tak tengok. Tu tak dapat lihat. Supaya kita tahu itulah hari dan itulah kita. Jadi kita tak nak cari kekuatan palsu, kemuliaan palsu. Kita tak nak cari kekayaan palsu. Kita nak yang memang betul-betul abadi dengan kita. Boleh tak sifat tu abadi dengan kita? Ya boleh. Allah boleh jadikan sifat tu abadi untuk kita. Bila mana kita meletakkan semuanya itu kepada Allah. Sebab itu dibacakan hadis ini. Man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa nak menjadi orang yang paling mulia, tak payah ada jawatan. Tak payah ada pangkat. Tak payah dilantik itu dan ini. Tetapi bertakwalah pada Allah. Tuan-tuan, kita dimuliakan oleh orang dengan dimuliakan yang menciptakan orang, mana kita nak? Orang yang memuliakan kita dengan yang menciptakan manusia ini yang memuliakan kita. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Macam mana takwa? Allah Ta'ala bila ciptakan manusia, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka panduan yang perlu mereka buat, yang perlu mereka tinggalkan. Maka itu takwa, basic takwa. Maka seluruh perintah Allah kita buat. Macam mana pun kita sibuk, kita melaksanakan solat. Kat mana pun celah dunia ni. Kita duduk tempat paling sibuk di dunia misalnya, dengan orang yang niaga, bisnes, maka kita solat di situ. Kita duduk tempat yang paling bahaya di dunia, kita solat di situ. Kita duduk tempat yang paling sejuk di dunia, kita solat. Paling panas di dunia, kita solat. Kerana kita orang bertakwa. Maka dengan sebab itu Allah muliakan kita. Dan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu pada Allah mana pun kamu berada. Maknanya jalankan perintah Allah kat mana pun. Kita bukan jalan perintah Allah kat masjid je, kat surau je. Kat mana-mana, kat kampung, tempat kerja, kat padang bola, kat stadium. Di tempat-tempat mana pun kita berada, takwa itu bersama kita. Maka itulah yang menjadikan kita mulia, yang menjadikan Allah pandang kita. Dan bila Rasulullah kata lagi, siapa nak jadi orang paling gagah sekali? Nak jadi gagah. Kata segagah-gagah manusia kini kecewa dalam hidup.
kecewa dalam hidup. Akhirnya dia nampak sekecil-kecil perkara mengalahkan dia. Dia orang yang mungkin juara tinju, dia boleh mengalahkan semua opponent dia, semua lawan-lawan dia. Tiba-tiba dia tidak boleh mengalahkan emosi dia, nafsunya, syahwatnya. Maka dia pun kalah dengan mainan emosi. Dia tinggalkan isteri. Ada seorang juara dunia, gagah. Tapi isteri dia tinggalkan dia. Dia tu meroyang, menggila. Pecup kereta langgar pokok. Tertekan. Down dia, menangis. Dia ketika digelanggang bagaikan harimau buas, tak nampak pun air mata dia. Rupanya dia selemah-lemah manusia. Kita tengok ada seorang hamba Allah tu, dia duduk bertumbuk dengan, atau dengan kata lain dia bertinju ni, 50 perlawanan tak pernah kalah. Tapi dia takut jalan seorang-seorang. Dia hire ataupun dia bayar bodyguard dia berjuta dolar. Tubuh besar-besar macam gajah. Dia takut jalan seorang. Kita jalan seorang je, tak payah bodyguard. Relax je lah. Kat mana nak jalan? Jalan. Ternyata kita kuat pada dia walaupun tak pernah menang pertandingan. Walaupun tak pernah menang pertandingan, kat rumah pun kalah. Tapi Allah berikan kita kuat jalan seorang-seorang. Dia, sehingga ada seorang secara sinis kata pada dia, kamu ni gagah, tapi kamu seperti budak sekolah berjalan di tengah kota, perlukan bodyguard. Budak sekolah cik, keliling bodyguard. Padahal dia ni tuan-tuan tak pernah kalah lawan. 50 kali lawan, 50 kali menang. Orang kaya, juara tinju kaya. Tapi dia tak berani jalan seorang, takut. Jadi apakah dia kuat? Kita kadang-kadang tuan-tuan baru belajar silat ni, dah boleh jalan seorang, rasa gagah. Belajar silat. Baru 2 langkah, tak belajar tumbuk lagi, langkah kanan kiri. Oh, jalan. Rasa gagah. Tapi bila orang yang benar-benar berada pada kemuncak gagah, dia berada sebenarnya dalam kelemahan. Orang berada pada kemuncak kaya, ni kita cerita kaya dunia, sebenarnya dia berada pada kemiskinan. Kita je nampak kaya, dia dalam kemiskinan. Dia ada benda dia tak cukup lagi. Dia benda tak puas hati lagi. Seorang yang kita nampak di kemuncak kemuliaan, dengan kameraman ambil gambar, sebenarnya dalam tekanan dirinya. Sehingga saya baca, ada yang dulu hamba Allah ni, dia mula nak glamour. Zaman sekolah dia pun buatlah klip video lebih kurang. Akhirnya glamour dia. Bilion tengok dia. Glamour sungguh-sungguh. Hari ni dia paling takut kamera. Takut kamera. Kalau orang ambil gambar tu dia macam trauma. Takut. Tuan-tuan, dia dah tak rasa mulia. Dia mula ketakutan. Dan dia terpaksa juga sewa bodyguard untuk halang juru gambar ambil gambar dia je. Dia punya takut dia. Ada dia dah glamour. Kalau tunjuk satu persatu kegagalan dia. Kan itu dunia ni, kalau kita dapat sesuatu bukan dengan jalan Allah. Kalau orang tu dia mulia bukan dengan jalan Allah, dia berada dalam kehinaannya sendiri. Seorang tu dia kaya bukan jalan Allah, dia berada pada kemiskinannya sendiri. Seorang tu dia kuat bukan dengan cara jalan Allah, dia akan nampak rasa lemahnya sendiri. Dia jadi makin penakut. Firaun penakut. Walau bala tenteranya setengah ahli sejarah kata 1 juta orang bala tentera ni. 1 juta ni tuan-tuan, ramai. Alfin. Ramai. Jadi kalau hari ni letak ranking 1 juta ni, barangkali dalam 5 kuasa besar dunia yang tenteranya 1 juta ke atas. Kita cerita zaman Firaun dia dah 1 juta. Bayangkan, ramai. Bani Israel 70,000 orang. Nabi Musa, Nabi Harun, 2 orang je. Menjadikan Firaun dengan 1 juta bala tentera merasa takut. Firaun jadi penakut. Dia pun tak tidur malam. Ni Firaun. Segagah-gagah manusia sampai dia tertipu dengan gagahnya. Dia kata, akulah yang merupakan Tuhan kamu. Ni kemuncak manusia rasa gagah. Dia kata dia Tuhan. Rupanya dia berada dalam selemah-lemah manusia. Lemah. Dan semua keadaan dia lemah. Sehingga akhirnya tenggelam dengan satu makhluk Allah yang juga lembik. Air nama dia. Tak ada orang jangka air boleh bunuh orang paling kuat di dunia. Tak ada orang jangka. Sebab kalau kita tak kerti berenang, nak panjang umur, elokkan air. Itu petua dia. Tapi kita tak tahu air itu boleh datang rumah kita dan penuhkan rumah kita. Itu kita namakan banjir.
Dan ketika mana Laut Merah dikeringkan oleh Allah, Firaun tengok daratan. Firaun darat, maka aku tak. Dia lupa bahawa kelilingnya itu air. Mula-mula dia teragak-agak nak masuk. Tapi dia tengok ni kan darat. Dia lupa tentang hukum Allah. Akhirnya dia pun lalu. Yang dia rasa aman. Kan dia kata Bani Israel itu boleh lalu, takkan aku tak lalu. Aku lebih mulia pada Bani Israel. Itu Musa boleh lalu, takkan aku tak lalu. Seketika dia terus dibuai dengan kesombongan dan kekuatan palsunya. Akhirnya lihat bagaimana laut menggulungkan dirinya. Dan rasa lemahnya lalu dia ungkapkan ungkapan yang pernah dituduh. Ungkapan itu hanya diungkap oleh orang lemah. Beriman pada Allah. Ungkapan orang lemah. Pada itu ungkapan yang paling kuat. Sehingga Firaun terpaksa menutupkan perkataan itu. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Bukankah kamu dahulu kata ini ungkapan orang lemah, orang bodoh, orang tertindas? Sebagaimana hari ini orang kafir menganggap orang-orang Islam yang melaksanakan perintah Allah sebagai orang lemah. Baik, kamu akan tunggu kalimah ini, kamu akan nampak kalimah yang paling kuat. Kalimah la ilaha illallah nampak ni macam kalimah lemah. Kalimahnya kalimah paling kuat. Dan kamu akan lalui dalam kehidupan kamu. Sebagaimana Firaun lalui. Maka hadis ini dibaca untuk kita lihat 3 perkara yang saya katakan buruan manusia. Maka kita nak memburunya dengan cara betul. Maka Rasulullah SAW tahu, ini kita nak. Maka Nabi ajar kita cara yang betul. Iaitu bertakwa kepada Allah. Kan orang paling mulia, Allah dah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Sebab itu kita dengar nasihat khutbah Jumaat, takwalah pada Allah, takwalah pada Allah. Bukan kita dapati dalam Al-Quran, kalimah takwa itu kalimah paling banyak disebut dalam Al-Quran. Takwa. Untuk berkait dengan sifat orang beriman. Supaya bertakwa. Bahkan bila kita buka Al-Quran, bagaimana Allah SWT menyebut tentang siapa yang bertakwa dengan pelbagai kelebihan. Dalam Al-Quran. Itu belum lagi cerita dengan pengalaman hidup dan sebagainya. Al-Quran menyebut kemuliaan asas yang diperoleh oleh semua orang-orang yang sibuk membina kemuliaannya dengan bertakwa pada Allah. Ketika mana orang lain sibuk membina kemuliaan dengan followers, dengan likers, dengan itu, dengan ini, kita sibuk membina kemuliaan kita dengan takwa pada Allah. Dengan tahajud kita, dengan salat jemaah kita, dengan baca Quran kita, dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhah, meninggalkan yang melalaikan kita dari Allah. Terutama pada langkah-langkah akhir kita, pada usia-usia akhir kita. Meninggalkan sebutan, ingatan selain daripada Allah. Meninggalkan segala pergantungan selain daripada Allah. Ini kesibukan kita membina istana takwa. Membina kepribadian takwa. Sebab kalau orang tahu dengan cara ni, mereka akan mulia, nescaya mereka tak akan tinggalkan. Tapi ramai manusia lalai dengan syahwat. Lalu mereka cari kemuliaan yang sebentar, yang sementara, yang akhirnya mereka kecewa. Akhirnya mereka terhina dengan apa yang mereka bina. Yang bina followers, akhir follower hina dia. Maki dia. Dia terpaksa tutup akaun dia. Terpaksa menyepi diri. Terpaksa lari daripada orang. Sebab dia membina yang palsu. Maka dia perlu bina yang kuat. Ataupun mungkin followernya tidak, kalau kita cerita hari ni followers lah, tidak appreciate dia macam dia nak. Macam dia nak tengok, oh follower dia ada 3 juta ni. Tapi bila jual produk 3 orang je beli. Marah dia. Jual produk 3 orang beli. Ada followers 3 juta. Patut belilah 3,000 paling kurang. Tak, 3 orang beli. Sebab orang pun followers saya tak sengaja tertekan je followers ni. Tak sengaja. Dia pun tak sedar. Tapi kita tengok, oh ramai ni. Sebab itu ramai orang tertipu. Saya ada seorang hamba Allah. Dia kata, saya ni followers 5,000. Kenapa saya like 3 je? Dia heran. Dia pun tanya, kalau semua sihat jawab okey. Tak ada orang jawab pun okey. Saya akan delete. Orang pun tak jawab. Tapi itu realiti hidup. Realiti. Yang cuba bina cara ni, dia akan kecewa. Kecewa sangat-sangat. Maka, mari kita bina suatu benda yang kita tak akan kecewa. Bahkan hasilnya kita dapat lebih cepat daripada apa yang kita jangka. Membina ketakwaan kita pada Allah. Yang kita mulakan dengan taubat. Yang kedua, kita mulakan dengan ilmu. Yang ketiga, kita mulakan dengan ibadat. Melaksanakan seguluh perintah Allah.
Yang keempat, kita tinggalkan semua larangan Allah. Yang kelima, kita mulakan semua dengan perkara sunat untuk kita buat. Yang keenam, dengan tinggalkan segala perkara makruh kita tak nak buat. Ini tangga yang disebut sebagai aqabat. Disebut sebagai satu bentuk halangan yang perlu kita tempuhi. Mesti taubat dulu. Nak takwa, dia kena taubat. Dia kena bersih dulu. Bersih diri, bersih hati. Taubat sungguh-sungguh. Saya mulai hari ni nak jadi orang paling bertakwa. Macam mana saya nak buat? Taubat. Sama ada dengan ucapan astaghfirullah, atau dengan mohon taubat, atau sunat taubat. Taubat. Yang kedua, mulakan dengan ilmu. Kata semua ruang saya boleh belajar, saya nak belajar. Tak boleh ustaz ni. Tak boleh yang ni. Saya nak belajar. Saya nak suatu yang saya dengar, saya akan tambah ilmu. Di zaman ini, tuan-tuan sekalian, kita bila nak pilih tok guru, nak pilih tuan guru, nak pilih ustaz, carilah yang boleh beri ilmu pada kita. Bukan yang mengajak kita untuk berbalah dengan orang lain. Ini jangan, jauhi. Orang-orang yang cuba ajak kita berbalah dengan orang lain. Kita nak cari orang, tuan-tuan duduk, tuan-tuan dapat ilmu. Sebab masa kita tak banyak nak gaduh-gaduh dengan orang. Kita nak bahas masalah-masalah khilafiah ni, tak ada masa. Kita nak sibuk sesuatu yang boleh beri input ilmu. Apatah lagi mendekatkan kita pada Allah. Kita nak. Biar kita duduk dalam majlis ilmu, kita tenang. Kita sibuk untuk muhasabah diri kita. Bukan sibuk untuk peduli hal orang lain. Kita nak duduk dalam majlis ilmu yang baiki kita. Kita nak duduk dalam majlis ilmu yang sedarkan kita. Kita nak duduk dalam majlis ilmu yang suburkan keimanan kita. Lalu kita menyintai dan mengasihi semua orang berada di sekeliling kita. Bukan kita nak duduk dalam majlis ilmu yang jadikan kita benci orang lain. Orang lain semua salah, kita je betul. Kita tak nak duduk di tempat begitu. Kita ini gurur, tertipu. Nak duduk tempat di mana kita, makin kita duduk, makin nampak silap kita kat mana, salah kita kat mana untuk kita betulkan. Untuk kita baiki. Muhasabah diri kita. Lepas ilmu, maka seluruh benda yang Allah perintah atas nama yang wajib ni, jangan pernah ditinggalkan. Yang tinggal, qada balik. Saya pernah tinggal semayang dulu, ustaz, tengah puasa. Qada lah, qada. Buat balik. Sibukkan diri dengan buat perkara fardu. Biar fardu ini bukan sekadar dibuat, tapi ditunggu. Imam Sa'id bin Musayyab, radhiyallahu ta'ala anhu, dia menunggu waktu solat. Dia tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Semua azan didengar dalam masjid. Maksudnya dia datang awal, tunggu dalam masjid. Sampai orang azan, duduk dalam masjid. Untuk menunjukkan mereka, bila buat perkara fardu, mereka sempurna. Tunggu. Sebagaimana mereka tunggu Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah tunggu Ramadan. Dah prepare untuk Ramadan. Contoh kalau suka Olimpik, lagi 2 tahun nak main, dah prepare. Piala Dunia. Pada dunia ni, tahun depan. 22. Dia orang dah prepare daripada tahun lebih awal. 5-6 tahun sebelum itu. Dah prepare. Padahal benda tu benda sementara je. Kita ni tuan-tuan, Ramadan lagi hebat pada Piala Dunia. Lagi hebat daripada Olimpik. Kita kena sedia lebih awal pada tu. Dah sedia. Saya dah sedia untuk Ramadan. Ramadan kalau yang datang berkunjung bulan 4 nanti, saya dah sedia sekarang. Ni bulan dia, saya dah sedia. Saya dah buat apa yang menjadikan saya begitu teruja dengan kedatangan Ramadan. Saya sudah membilang harinya. Saya sudah melihat apa yang perlu saya penuhi. Saya dah tengok apa perancangan programnya untuk diri saya. Dan ini orang yang sentiasa peduli perkara yang wajib ni. Dia menunggu. Kemudian yang keempat yang saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, semua yang benda-benda yang Allah larang, yang haram-haram tu, tinggal semua. Jangan lagi ustaz ni darurat, ini tak boleh lagi ustaz ini, tinggalkan. Yang terlibat dengan semua benda haram, jangan lagi beri alasan darurat. Darurat itu ialah kesakitan agama kamu. Bila agama kamu sakit, semua perkara larangan Allah kamu kata darurat untuk kamu buat juga. Orang sakit je tuan-tuan kena suap makanan. Tapi kalau tuan-tuan dah sihat, tuan-tuan suap sendiri. Orang sakit je tak boleh gerak ke sana ke sini sebab dia sakit. Kita kan dah sihat, boleh berlari sekarang. Kita boleh berlomba dengan kereta. Berlari sihat. Kenapa agama kita biarkan sakit? Agar kalimah darurat tak patut kita gunakan setiap kali kita mendatangi yang haram. Saat darurat ustaz. Ambil insurans yang haram. Darurat ustaz. Sebab insurans Islam ni bagi sikit. Ni banyak darurat. Saya nak pakai duit banyak. Jangan. Kurang semua.
Saya pun ambil takaful Islam, insurans Islam. Benda-benda yang menjadikan tak ada lagi syubhat. Jangan. Saya nak semua benda halal lagi. Kenderaan saya, takaful. Saya tak nak ambil yang lain pada itu. Polisi insurans saya, takaful. Semua yang namanya wajib, yang halal, itu yang saya ambil. Dan yang kelima, dalam proses saya membina takwa, saya cek semua perkara sunat untuk saya buat. Tentang sunat-sunat sebelum masuk masjid, kita dah buat lah. Daripada kaki kiri, daripada doanya, tahiyatul masjid, semua kita nak buat. Kita tak jadi macam masuk duduk macam tu, tak. Semua sunat-sunat sebelum tidur saya buat. Dengan ambil wuduknya, dengan baca 3 kunya, dengan baca al-mulknya, dengan baca surah alif lam mim sajdahnya, dengan bertasbih, bertahmid, bertakbirnya 100 kali sebelum tidur. Dengan baca doa tidurnya, lambung kanannya, dengan cara bangunnya, semua saya perhatikan sunnah-sunnah Nabi. Sebab saya sedang membina takwa. Dari sudut naik kenderaan, dari sudut musafir. Dulu musafir berdesung macam tu, tak. Sekarang jangan. Solat sunat musafir. Kita doa naik kenderaan. Ingatkan isteri, ingatkan anak-anak, doa naik kenderaan. Bagaimana cara sunnah kita berjalan, bermusafir. Maka ini kita buat semua. Sebab apa? Kita nak bina takwa. Dan yang keenam sekali, tuan-tuan sekalian, kita nak buang semua benda makruh. Yang makruh, tu orang kata makruh, saya tak nak buat. Sebab generasi yang terpilih, mereka meninggalkan perkara yang makruh sebagaimana mereka meninggalkan yang haram. Makruh tak, kita tak nak buat lah. Yang syubhah lagi lah. Sebab syubhah dalam kategori haram pun saya tak nak buat. Yang makruh pun saya tak nak buat. Dalam ibadat tu kalau ada benda-benda yang makruh buat, saya buat. Tengah sembahyang berpaling, makruh. Saya tak baling masa solat. Makruh. Atau misalnya tengah solat tadi, makruh menahan lapar. Saya makan dululah. Saya tak nak sembahyang dalam keadaan makruh. Nabi kata apa? La salata bihadrati ta'am. Jangan kamu sembahyang dalam ketika kehadiran makanan. Ini bila maksudnya makanan dah siap. Nak solat dulu ke nak makan dulu? Saya tengok. Ni kalau saya solat, saya ingat makanan. Okay, makan dulu. Ini yang disebut dalam hadis. Bila Rasulullah melarang kita solat menahan kencing berak. Saya tak nak buat, ini makruh. Agak-agak rasa nak kencing, kencing dulu. Agak-agak rasa nak berak dulu. Habis lambat lah Ustaz, tak apa. Daripada kamu sembahyang makruh. Tengah sembahyang, bergelewak kiri kanan, tahan berak. Tahan kencing, berkepik. Ni nak sembahyang ke menari ni, kepik ni. Pergilah kencing dulu. Jangan buat benda-benda makruh. Kita belajarlah apa yang makruh dalam solat. Apa yang makruh dalam umrah, haji. Apa yang makruh dalam ibadat-ibadat. Makruh bila kita baca Quran dengan cara tu, cara ni. Jangan buatlah. Baca Quran betul-betul. Jangan buat benda makruh masa baca Quran. Yang baca Quran, sembang. Sekarang sembang. Itu makruh. Baca-baca sungguh. Lepas habis tu Quran, sembang. Dan yang ketujuh ialah kita meninggalkan semua perkara yang melarakan kita daripada ingat Allah. Benda-benda yang melarakan kita ingat Allah. Agak-agak lara tak? Kawan-kawan yang lara, yang kalau kita kawang dia tak banyak kita ingat Allah. Jangan. Sebab kita nak ingat Allah banyak-banyak ni. Jadi benda-benda yang mengurangkan kita ingat Allah, kita cuba elak, kita cuba atasi. Apa sahaja. Sebab kita banyak tengok Facebook, Quran pun jarang tengok. Kita kurangkanlah Facebook tu. Biasa sejam, biasa sehari berapa jam tengok? 5 jam Facebook sah. Kurang sikit, 3 jam. 2 jam dia baca Quran. Ini perkara yang melarakan kita. Sampai banyak macam gitu baca ni. Baca WhatsApp lama mana? Lama juga WhatsApp ni sah. Sebab dia kan jenis simpan. Ada setengah dia suka simpan. Dia baca balik yang dulu, yang diberikan tahun awal. 2-3 tahun lepas, baca balik. Ada setengah orang dia memang delay. Sebab apa, memori tak banyak dan sebagainya. Ada orang dia suka simpan. Dia pun study balik WhatsApp. Study WhatsApp. Study WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp tu jenis marah-marah, dia jadi marah balik. Ya, kita suami isteri sebagai contoh. Dalam WhatsApp tu adalah ayat marah, ayat suka. Tapi yang jenis simpan ni dibaca balik, dia marah balik. Ada yang jenis yang agak gentleman sikit, dia buang semua. Sebab dia tak ada kenangan. Dia ke yang baru-baru je. Yang ada WhatsApp-WhatsApp panas-panas tu buang lah. Ni kalau baca sakit hati balik. Kita berbuang.
Ada WhatsApp baik-baik je. Tapi ada orang dia memang suka baca. Part time dia baca, apa hobi? Baca WhatsApp. Baca Telegram. Kita dah tak baca, tak kurang dah ni. Baca Telegram. Telegram pun mesej-mesej dulu. Lama-lama baca balik. Kadang-kadang hafal mesej tu, hafal. Sebab apa? Nak sebut. Dua ingat tak mesej saya? Nak gaduh balik. Kita tinggalkan benda tu. Jadi dengan 7 perkara tadi, kita mula membina istana takwa kita. Kenapa kita nak bina takwa? Sebab tuan-tuan, dalam Quran, bila kita tengok Quran, berpuluh tempat Allah Ta'ala menyebut tentang kelebihan takwa. Saya catat 25 kemuliaan takwa. 25 kelebihan takwa. Yang sebenar-benarnya lebih pada itu. Tapi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Bila Allah Ta'ala menyebut, kenapa kita nak cari kemuliaan dengan bertawakal, dengan bertakwa kepada Allah, dengan menyerahkan urusan kepada Allah, tawakal kita pada Allah, dengan meyakini apa yang berada di tangan Allah, takdir Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka lah Allah angkat mereka menjadi walinya. Siapa wali? Orang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka orang bertakwa. Lahumul busyra. Maka bagi mereka itu kemuliaan. Kemuliaan apa? Karamat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan angkat orang beriman dengan sebab takwa dia menjadi walinya. Maka Allah Ta'ala berikan dia karamat. Keramat. Tentang keramat yang Allah beri apa dia? Ya, keramat terbesar yang Allah beri pada orang beriman, Allah beri kepada wali-walinya ialah istiqamah dalam beragama. Tentang kita kalau istiqamah ke masjid, itu karamah. Kalau kita tuan-tuan istiqamah dapat menuntut ilmu, itu karamah. Kita boleh istiqamah baca Quran, itu karamah. Sebab untuk ihtizam buat ketaatan ini merupakan perkara yang dicari oleh semua orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umir. Maka hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan. Sebagaimana kita huraikan dalam tafsir kita semalam. Fastaqim kama umir. Istiqamah. Yang ini berterusan. Sehingga ini yang disebut oleh Rasulullah, syayyabatni Hud. Ayat dan surah Hud ini menjadikan aku beruban. Sebab istiqamah ni menjadikan kita tuan-tuan dari rambut hitam sampai rambut uban tetap kekal dan ketaatan. Sebab tu tuan-tuan kita kena muliakan kalau kita jumpa orang tua. Yang kita tahu dia dari muda datang ke masjid sampai beruban, tuan-tuan hormati dia. Allah berikan dia tanda karamah. Jangan tengok karamah ni jalan atas air je. Karamah ni, orang kita dah senang disebut karamah, dia cerita benda-benda yang hari ni kita tak nampak pun benda tu. Bahkan kita tak perlu pun benda tu. Buat apa nak berjalan atas air? Kita ada bot laju. Lagi laju naik bot. Buat apa nak berjalan atas udara? Kita ada kapal terbang lagi laju. Karamah ni dia, kita katakan mengalahkan alatan yang lain. Tapi hari ni kalau kita bicara yang tu, dia tak jadi menjadi contoh untuk hari ni. Ya mungkin dia contoh satu hari dulu, tapi bukan untuk hari ni. Hari ni bukan satu contoh yang kita katakan yang kuat. Ya mungkin dia kekal contoh, tapi dia tak kuat. Orang kata, saya kelebihan saya semayang, saya boleh berjalan atas air. Buat apa? Dia ambak jalan, saya naik bot lagi laju sampai. Jadi orang-orang fasik, dia akan agui benda tu. Kalau kita melihat karamah, dan ini yang diburu oleh semua orang beriman, bila kita mampu istiqamah dalam agama, sampailah ke nafas terakhir kita. Masya Allah, sampai nafas terakhir dia kat masjid. Sampai nafas akhir dia masih menyebut nama Allah. Sampai nafas akhirnya masih bersama Al-Quran. Sampai nafas akhirnya masih duduk dalam majlis ilmu. Sampai nafas akhirnya masih dia berbakti pada ibu bapa dia. Dalam nafas akhirnya dia terus membantu menolong orang lain. Semua benda baik yang Allah perintah. Dan nafas akhirnya dia bersedekah. Dan nafas akhirnya dia sentiasa menitipkan ucapan-ucapan yang baik. Ada seorang wali yang hebat. Namanya Syekh Abdul Fattah Birudah. Waktu dia sakit teruk, masuk ward. Tak boleh cakap. Anak perempuan dia datang ziarah dia. Bila anak perempuan datang ziarah dia, anak perempuan dia nak minum air. Anak perempuan dia pun ambil air, tangan kiri minum.
Lalu si ayahnya angkat tangan isyarat. Walau dia tak mampu lagi bercakap, dia tetap beri isyarat cegah kemungkaran. Kerana anaknya minum tangan kiri. Maka anak dia sedap, tetap ubah tangan. Bayangkan saat-saat akhir masih beri isyarat. Dan setengah orang soleh bila dia mati, lidah mereka melekat ke langit. Dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Dan Syekh Abdul Fattah yang saya sebut tadi, ketika mana orang melihat waktu matinya tangannya mengucapkan syahadah. Syahadah. Jadi ini dia karamah. Ini karamah yang hebat. Sebab itu kita sentiasa syukur pada Allah kalau sampai hari ini kita istiqamah buat ibadat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sampai hari ini saya alhamdulillah setiap hari boleh baca Quran. Alhamdulillah. Allah pilih saya sampai sekarang ni. Alhamdulillah Allah pilih saya untuk terus untuk ilmu. Allah pilih saya untuk terus berbakti pada ibu ayah saya. Sampailah umur saya macam ni. Untuk terus buat sekian-sekian kebaikan. Itulah dia karamah. Itu yang disebut kemuliaan. Yang kedua, orang yang bertakwa pada Allah. Maka Allah sentiasa bantu dia. Allah Ta'ala berfirman, Inna allaha ma'al ladhina taqaw. Allah senantiasa bersama dengan orang bertakwa. Al-awnu wal nasrah. Siapa pun orang bertakwa pada Allah, Allah tak biarkan dia terkonteng-konteng sesendirian. Melainkan dia ada bersama Allah. Allah bersama dia. Dan dia tak akan blur, dia tak akan stuck, dia tak akan masdud. Melainkan Allah tunjuk pertolongan dia. Tuan-tuan, sebab tu orang bertakwa, dia sentiasa tahu apa dia nak buat. Sini dihalang, dia tahu yang ni dibuka. Dia umpama kita dah biasa satu tempat. Saya ingat bila kita ke Mekah, abang saya ni dia biasa Mekah. Biasa kan kat Mekah tuan-tuan, kalau kita lewat pintu ni tutup, pintu ni tutup, pintu ni tutup. Tapi dia bila dia tahu, tak apa Ustaz, ni tutup, kita pergi sini, sini buka. Tak apa, cilok ni pula. Dia tahu semua pintu. Tutup sini, main kejar-kejar polis. Polis ni lewat datang ni, kita buka sini, kita masuk sini. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dia mahir semua tempat. Sama juga bila kita bertakwa pada Allah. Tutup jalan ni, kita nampak yang ni. Ni kalau jenis orang bertakwa pada Allah. Dia pinang seorang perempuan tu tak nak, dia nampak perempuan lain pula. Pinang ni pula. Tapi orang tak bertakwa pada Allah, pinang yang ni tak nak, dia pun bunuh diri, terjun jambatan Pulau Pinang. Kenapa? Cinta tak terbalas, kata dia. Gitu je hidup dia, gitu je. Seolah-olah atas dunia nampak seorang je. Iman yang diterima, atau dia bunuh diri. Ada seorang tentera, askar. Tentang askar ni kita kenal, askar ni gagah. Saya pun masa kecil dulu nak jadi askar. Masa tu rumah saya, siap hari askar lalu. Masa saya duduk di Pekang Pahang. Kita pun beratur tepi jalan, askar jerit. Lambai tangan. Askar ni pun baling jam, baling biskut kat kita. Tiap-tiap hari askar lalu. Tiap-tiap hari kita duduk tepi jalan. Punya seronok. Dulu tak main tengok Facebook, tengok askar. Seronok tengok askar. Tengok kereta dia, tengok kenderaan dia. Jerit nama dia. Dia tengok budak-budak, dia pun balik lah, gula-gula macam-macam lah. Yang dia seorang hamba Allah ni. Dia secara, saya tak kata semua askar, ni, yang ni. Kisahnya tuan-tuan, dia bertunang. Lepas tu putus tunang. Perempuan tu nak ke orang lain. Dia tu gantung diri, dia mati. Tulis surat kerana putus tunang. Orang ni gagah ni. Kerana putus tunang. Kalau orang bertakwa putus tunang tak apa, banyak lagi tali lain dia boleh buat. Banyak lagi tunang-tunang lain, banyak. Dia dah waiting list ni orang ni banyak. Sebab dia bertakwa pada Allah. Dia tak macam Laila Majnun. Tak ada Laila, Majnun kata aku gila. Dan nama pun Majnun gila. Laila pula kata aku, kalau tak ada Majnun aku mati. Akhirnya dua-dua tak dapat apa-apa. Dua-dua mati. Kalau kita mudah hidup, falsafah hidup kita mudah. Dah ada jodoh kita, ke jodoh. Tak ada, tak apa. Allah nak beri lebih baik. Interview satu tempat kerja, tak dapat. Tak dapat, kita okey. Mungkin Allah nak beri tempat lain. Kan senang orang bertakwa. Orang tak bertakwa dah, tak guna hidup aku minta pun tak dapat, biar bunuh diri. Tak ramai orang hari ni, dia bunuh diri kerana tak dapat apa yang dia nak. Padahal banyak lagi benda lain. Bila saya baca satu
kupasan seorang doktor pakar dalam kajian tentang kadar bunuh diri antara negara tertinggi di Asia, Jepun. Antara selain daripada Hong Kong, Taiwan. Ni yang tertinggi di Asia Tenggara. Ataupun di Asia, di Asia. Maka antara dia jumpa sebab bunuh diri, sebab anak-anak ni telah ditrain, bila besar akan jadi somebody. Engineer, arkitek, doktor. Kalau tak jadi, dia akan bunuh diri. Bagi dia gagal hidup. Sebab dia telah membina cita-cita anak-anak dia daripada kecil. Kalau budak ni patut jadi doktor, daripada kecil dia ajar doktor. Didoktrinkan. Dia akan terus sampai masuk fakulti perubatan. Kalau dia gagal, dia akan bunuh diri. Dan kita orang Islam kan senang. Masa tadika jadi apa? Polis. Jadi polis ni gerak khas masa tadika. Masuk sekolah rendah nak jadi askar pula. Oh, senang cita-cita berubah. Masuk tinggi sikit nak jadi bomber pula. Lepas tu nak jadi apa? Macam-macam ni. 20 kerja. Last sekali nak duit. Jual insurans tak? Senang. Padahal cita-cita punya banyak orang tanya. Sebab apa? Orang bertakwa. Bila kita orang bertakwa, tuan-tuan, kita tak kisah jadi apa lepas sebut. Asalkan dapat rezeki halal. Padahal memang kita pun dibina cita-cita. Saya pun dibina cita-cita saya. Nak jadi tu, nak jadi ni. Nak jadi pilot lah, apalah. Bila sekali dapat, kita benda yang kita tak kisah. Apa yang kita tak dapat tu, kita relax. Cuma saya saja cerita ke orang lah. Saya dulu start ada cerita nak di pilot. Saya saja cerita. Tapi kita tak rasa apa pun. Kita syukur dengan apa yang Allah beri pada kita. Kita buka kedai makan hari ni. Kita kerja dengan orang hari ni. Itu tak termasuk yang cita-cita kita tu. Tapi orang bertakwa, dia sentiasa mendapat jalan keluar pada permasalahan hidup. Jadi indahnya orang bertakwa pada Allah. Pertolongan Allah kepadanya dalam semua perkara. Dan Allah sentiasa menjadikan dia tenang dalam pilihan dia. Dan yang ketiga, orang bertakwa ini, Allah beri dia ilmu dan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu benar-benar bertakwa pada Allah, Allah jadikan kepada kamu furqanan. Apa tu furqanan? Itu ilmu dan hikmah. Contoh kita nak buat benda tu, kita tahu boleh buat ke, tak boleh buat ke, salah ke, tak salah, semua kita tahu. Maka Allah protect kita, Allah lindungi kita daripada bahaya suatu keputusan kita. Nak buat keputusan ni, dia ada kesan bahaya setiap keputusan. Tapi bila kita bertakwa pada Allah, Allah beri kita ilmu dan hikmah. Bila kita buat satu keputusan, dia tak akan boleh mudarat pada kita. Tak ada mudarat, tak ada mudarat. Allah lindungi kita. Kerana Allah beri kita ilmu dan hikmah. Kita bila ada masalah, kita tahu nak jumpa dengan siapa. Sebab Allah beri kita ilmu. Oh, ni saya kena tanya ustaz ni. Ni saya tanya syekh ni, dia pandai. Maka itulah ilmu dan hikmah. Yang menjadikan kita dalam tindakan kita tak menyesal, tidak ada kemudaratan. Maka orang yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan kepadanya furqanan, pembeza. Allah jadikan kepadanya filter, penapis. Allah jadikan kepadanya cahaya yang menyuluh kegelapan sesuatu perkara. Orang lain semua nampak benda tu gelap, meraba. Kita dengan ada takwa, kita dapat suluh. Oh, tahu ada lubang. Oh, tahu ada bahaya. Maka kita pun menjauhkan diri kita. Ini sebahagian daripada puluhan kelebihan takwa yang insya-Allah kita akan sambung kembali perbahasan takwa. Selain daripada perbahasan tawakal dan perbahasan tentang as-siqatu billah, percaya pada Allah. Berada sentiasa di pintu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.